Dan yang lebih peliknya, apabila orang-orang agama muncul hanya nak baca hadis ni. Sebelum ni kita tak dengar dia muncul untuk mengkritik rasuah ataupun nak mengkritik salah guna hak rakyat dan seumpamanya. Kita tak suruh orang menjadi pembangkang. Ini salah orang selalu salah faham. Kalau kritik kerajaan, ertinya dia pembangkang. Kalau kritik pembangkang, ertinya dia kerajaan. Ini salah. Pembangkang kadang-kadang lebih teruk. Kalau kritik dia sikit, dia kata tu kerajaan bagi 5 juta kat dia. Tu lagi mengarut. Kerana dia tak terbiasa dengan sikap ulul albab, sikap satu orang Muslim yang merdeka. Aku mengkritik ataupun kita mengkritik apa yang kita rasa salah, dan kita tidak pernah fanatik kepada kumpulan sehingga aku mengkritik kerajaan kerana aku membangkang. Tak. Bila-bila kita boleh kritik membangkang, bila-bila kita boleh mengkritik kerajaan. Yang penting, asas kepada Islam ialah adil. Bagaimana mungkin kita nak selaraskan hadis ni dengan keadilan yang disebut oleh Islam? Bagaimana mungkin kalau kita baca hadis ni secara bersendirian, lalu orang merasakan bahawa saya tidak ada dalam Islam ni antara rakyat dengan pemerintah, seakan-akan bila pun betul pemerintah. Kalaupun nak baca, kalaulah dia faham begitu literal sekali, faham selapih ya hadis, patutnya dia kata dulu, saya mengingatkan para pemerintah, jangan zalim pada rakyat. Ingat bang pemerintah, lepas tu barulah ingatkan rakyat, jangan keluar menentang pemerintah. Tapi hanya hadis-hadis itu muncul tanpa diimbangi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain, yang menyebabkan kita orang tak boleh faham konsep Islam keseluruhannya. Saya mengharapkan supaya saya nak cakap benda ni sikit, tuan-tuan dengar, pasal video ni dia akan tersebar, dan supaya juga kawan-kawan kita di kalangan ulama UMNO ke ulama PAS, supaya mereka sama-sama dengar dengan cara yang adil. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, hadis yang sahih, riwayat Tirmizi, riwayat Abu Dawud, riwayat Nabi SAW menyebut, innan nasa idza ra'u zalim falam ya'khudh ala yadayhi awshaka an ya'umma Allahu bi'iqabin min 'indihi. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang zalim, kemudian dia tak menghalangnya, memegang tangannya, tangkis dia, tahan dia, dibimbangi Allah akan mengenakan kepada mereka semua hukuman daripada Allah. Mengapa hadis ini tidak dibaca? Ini juga hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan kalau tengok orang zalim, halang dia. Tiba-tiba kita baca, kalau orang zalim ambil harta kita, pukul belakang kita, tak apa, sebelah lagi kita baca. Ini ada bab, bila hadis tu kelihatan bertentangan, kita nak kena tafsirkan hadis, nak kena lihat konteks sesuatu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada satu perjanjian yang dibuat sebelum, di zaman jahiliyah, sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Perjanjian itu di rumah Abdullah bin Jad'an. Dalam perjanjian itu, orang-orang besar Quraisy berjanji, Nabi SAW sebut halful mutayyibin ma'a umumati, syahadtu halful mutayyibin ma'a umumati, aku menyaksikan perjanjian orang-orang yang mulia di kalangan bapa-bapa saudaraku. Fama ahabba anna li humra ni'am wa inni ankuthuhu, aku lebih suka, aku kekal, aku lebih suka, kalaupun aku ada unta merah, aku lebih suka perjanjian itu daripada merongkaikan perjanjian itu. Unta merah ni nak Arab ni sangat bahagia. Maksud kalau ada unta merah pun aku tak mau tukar. Apa perjanjian itu? Perjanjian di mana orang Quraisy berjanji apabila berlakunya ketidakadilan, Al-As bin Wa'il, dia mengenakan cara yang tak betul dalam urusan perniagaan, dengan orang biasa,
Maka Quraisy berjanji, kita buat perjanjian, kita akan membela orang-orang yang dizalimi di Mekah. Nabi kata, aku suka perjanjian Quraisy itu. Lau du'itu ila mithlihi fil Islam la ajabt. Jika aku dipanggil ke dalam perjanjian itu di dalam Islam, masa aku dah jadi Rasul ni, aku akan terima. Maksud Nabi, kalau ada lagi perjanjian yang Quraisy buat, orang bukan Islam buat, dalam perjanjian itu menyatakan kita mempertahankan hak orang yang ditindas, aku yang telah Islam ni pun, yang jadi Rasul Islam ni, aku akan pergi sokong. Maksudnya betapa Nabi SAW luaskan konsep ini. Itu perjanjian Quraisy buat. Nabi kata, kalau aku dah jadi Rasul ni, aku dah Islam ni, Quraisy ada lagi perjanjian macam tu, aku pergi sokong. Maksudnya tak salah orang Islam kalau tengok ada orang buat perjanjian untuk mempertahankan, misalnya katakanlah ni alam sekitar daripada dicemari, green, macam-macam sekarang NGO tahankan kehijauan dunia ini. Patut tak saya orang Islam pergi? Itu perjanjian yang baik, dia patut pergi. Nabi kata, lau du'itu fil Islam ila mislihi fil Islam la ajabt. Jika aku dipanggil untuk perjanjian seperti itu dalam Islam, saya akan pergi. Jika ada orang buat persatuan mempertahankan hak orang yang dizalim, patut tak kita pergi? Walaupun yang buat tu bukan Islam, patut tak kita pergi? Patut kita pergi. La ajabt, aku akan pergi. Saya bukan kata suruh pergi siapa, saya tak. Tapi jangan terlalu sempitkan konsep. Hanya kalau orang Islam saja ajak, kita boleh pergi. Hatta orang bukan Islam pun kalau ajak, kalau ia membabitkan soal. Sebab tu bila kita ada negara Islam mungkin bangsa-bangsa bersatu, ajak tentera negara Islam pergi untuk kawal negara-negara yang ditindas. Patut tak kita pergi? Kita pergi. Kalau mati dapat pahala tak? Dapat pahala. Jika tidak pun mati syahid, dapat pahala orang yang syahid. Kerana mempertahankan prinsip yang betul. Tentera kita pergi ke Somalia, pergi ke mana? Dia pergi. Kerana itu ialah suatu keputusan yang baik. Sekalipun dia buat oleh PBB, dibuat oleh United Nation, kita pergi. Kenapa? Sebab intinya bagus. Tak boleh tanya ini United Nation, ni bangsa-bangsa bersatu ni, tak boleh kira bukan orang Islam. Tak. Lau du'itu ila mislihi fil Islam la ajabt. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jika aku dipanggil di dalamnya sedangkan aku ini dah ada Islam, nescaya aku akan menyahut seruan ini. Habis itu kalau ada hadis-hadis Nabi SAW seperti mana yang kita tak tengok tadi, kita nak faham macam mana hadis tadi. Hadis yang Nabi sebut tentang suruh taat, sekalipun dia pukul belakang kamu, ambil harta kamu, merujuk kepada satu konteks di mana ketika mana dia mengambil harta kamu, pukul belakang kamu, kamu tidak ada sebarang kekuatan untuk menentangnya. Bila kamu tentang, menyebabkan tumpah darah dan kamu akan mati. Maka mati orang yang tak bersalah. Boleh diambil 10,000, kita keluar ke jalan, pergi perang yang dengan zaman dahulu terutama, ada pedang, ada apa. Dan juga pemerintah-pemerintah seperti Saddam Hussein, dia telah mati. Siapa boleh dia boleh ambil anak darah orang dan seumpamanya. Kalau keluarga keluar menentang, dia sapu satu keluarga. Nabi kata ketika itu kamu dengar dan taat. Dan kita kena dengar dalam perkara apa? Kerana Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq. Artinya taat dalam perkara yang tak salah. Kalau perkara yang salah tak boleh taat. Tapi keluar menentang sehingga menyebabkan kita yang terkorban,
Dengan kekerdilan kita di hadapan kuasa yang besar, Nabi suruh kita duduk, jangan keluar. Jika kita mampu untuk mencegahnya, seperti para ulama, Imam Nawawi pernah pergi memberi amaran pada pemerintah. Ramai ulama bangkit memberi amaran pada pemerintah. Adakah mereka berdosa? Tak, kerana mereka berkemampuan. Dan Nabi SAW dalam masa yang sama, Nabi menyebut, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dengan juga ashabus sunan, kecuali Ibnu Majah, yakni Abu Dawud, Tirmizi yang lain meriwayat, An-Nasa'i meriwayat hadis yang sama. Siapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, dia syahid. Bukan dia mati syahid, maksudnya dia dapat pahala orang mati syahid. Mungkin tidak seperti sepenuhnya dengan segala kelebihan orang mati syahid, tetapi dia mendapat juzuk daripada orang mati syahid. Kerana Nabi kata syuhada dalam umat Nabi ni banyak. Mati ta'un pun syuhada, mati sakit perut pun syuhada, syahid. Walaupun tak sama pahala ada yang mati dengan syahid ma'rakah, syahid di medan. Tapi apabila satu orang main masuk dalam rumah kita dan menceroboh harta kita, nak curi harta kita, kita lawan pencuri itu pun katak kita mati, kita dapat pahala. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana mempertahankan keluarganya, dia syahid. Tapi mesti pertahan yang betul. Orang mari kacau nak darah kita, kita pertahan. Dia pukul kita sehingga mati, kita dapat habuan syahid. Tapi ini ialah sangat luas. Harta kita halal, anak kita, harta kita halal, rumah kita halal, kita pertahankan yang halal. Dengan kita pun curi hak orang tu kita bertahan pula, tak boleh lah, tak dapat syahid lah. Nabi SAW kata, man qutila dudan dinihi fahuwa syahid. Ini syahid yang sebenar. Siapa mati kerana mempertahankan agamanya, dia syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana mempertahankan nyawanya, dia juga adalah mati syahid.